Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amali Syasha binti Azhar, nombor matrik 273622. Di sini saya akan membahaskan tentang impak darurat pentadbiran terhadap pembangunan wilayah. Okey, terdapat beberapa fakta perundangan berkenaan darurat, di mana darurat mula menjadi perbualan ramai dalam media sosial. Seperti mana kita tahu, pada tahun yang lepas, negara kita iaitu Malaysia telah mengisytiharkan darurat kesihatan yang bertujuan yang lebih baik. Darurat dari segi maksudnya adalah suatu keadaan yang berkaitan keselamatan, ekonomi dan ketenteraman awam yang tidak dapat dikawal melalui sistem yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong melalui suatu perwataan bahawa keadaan tersebut telah wujud atau hampir berlaku. Okey, kesan pengisytiharan darurat ni juga adalah dari segi perlembagaan digantung dan pentadbiran negara adalah ditentukan oleh pihak eksekutif. Tentera juga boleh mengambil alih teraju dalam hal yang berkaitan keselamatan sekiranya keadaan memerlukan, lebih-lebih lagi apabila darurat diisytiharkan kerana berlakunya ancaman kepada keselamatan negara, seperti kita lihat dalam keadaan kita sekarang dalam pandemik COVID-19. Wajar pasukan-pasukan keselamatan ini mengambil alih. Okey, ketika proklamasi darurat berkuat kuasa, kuasa eksekutif iaitu Persekutuan adalah meliputi semua perkara dalam kuasa perundangan negeri dan memberi arahan kepada kerajaan negeri atau mana-mana pegawai atau pihak berkuasa negeri. Perkara ini dikatakan dalam perkara 150/4. Pengisytiharan darurat ini juga dibenarkan oleh perlembagaan melalui perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 150 ni adalah satu daripada 3 peruntukan yang berada di bawah bahagian 6 Perlembagaan Persekutuan. Iaitu bahagian ni adalah bahagian yang berkaitan kuasa khas yang menentang perbuatan subversif, keganasan terancang dan perbuatan juga jenayah yang memudaratkan orang awam dan juga kuasa darurat. Bahagian 6 ini juga membenarkan undang-undang bagi tujuan pencegahan dibuat, termasuklah tahanan pencegahan bagi tujuan menangani keadaan darurat. Darurat ni boleh diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada bila-bila masa sahaja, sama ada semasa parlimen masih ada, sedang bersidang ataupun tidak, ataupun juga semasa parlimen dibubar. Syarat yang diperlukan sebelum pengisytiharan perlulah dibuktikan beberapa elemen yang nyata, iaitu ancaman atau darurat atas keselamatan, kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam telah berlaku atau akan berlaku. Darurat ni juga boleh diisytihar atas seluruh persekutuan atau mana-mana bahagian dalam persekutuan. Perkara ni ada dikatakan perkara 150/1 dan -2. Kuasa Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 150 ni mengenai pengisytiharan darurat termasuk kuasa untuk membuat proklamasi yang berlainan atas alasan yang berbeza atau keadaan yang berbeza. Ini bermaksud Yang di-Pertuan Agong boleh membuat beberapa proklamasi darurat pada masa yang sama atau pada masa yang berbeza. Sekiranya proklamasi ini dibuat semasa majlis parlimen tidak bersidang serentak, Yang di-Pertuan Agong ni boleh masyhurkan undang-undang yang dinamakan ordinans. Sekiranya baginda berpuas hati suatu hal atau keadaan yang menyebabkan perlu baginda mengambil tindakan serta-merta.
Maksudnya apabila majlis Parlimen ni tidak bersidang serentak, boleh difahami dalam perkara 150/9 yang memperuntukkan majlis-majlis Parlimen hendaklah dikira sebagai bersidang hanya jika ahli setiap majlis itu masing-masingnya berhimpun semasa dan menjalankan urusan majlis. Walau bagaimanapun, Parlimen boleh membuat ordinan untuk memberikan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membuat undang-undang. Okey. Di dalam keadaan darurat ni juga, Parlimen boleh membuat ordinan jika didapati oleh Parlimen dikehendaki bagi tujuan darurat dan prosedur perundangan boleh diketepikan. Undang-undang ni adalah sah walaupun ia tidak selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Okey, Parlimen juga tidak boleh membuat ordinan darurat dalam beberapa perkara tertentu, iaitu dari segi menentukan hukum syarak, iaitu undang-undang Islam, adat Melayu atau undang-undang atau adat anak negeri di Sabah dan Sarawak. Parlimen ini juga tidak boleh membuat ordinan yang tidak selaras dengan peruntukan perlembagaan dalam perkara perhubungan dengan agama, kewarganegaraan atau bahasa. Proklamasi darurat dan ordinan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong semasa darurat hendaklah dibentangkan di hadapan kedua-dua majlis Parlimen apabila keduanya bersidang secara serentak. Okey. Perkara 150 tidak menyebut secara nyata tentang isu pengukaian iaitu annulling proklamasi darurat, di mana perkara ini bila dan siapa yang akan mengakhiri pengumuman darurat. Di mana kita tengok perkara 150/3 menyebut secara tidak langsung proklamasi darurat dan apa-apa ordinan yang dimasyhurkan di bawah pasal kurungan 2B hendaklah terhenti berkuat kuasa jika ketetapan diluluskan oleh kedua-dua majlis yang mengukai proklamasi. Frasa yang dikatakan adalah menunjukkan pengukaian annulment suatu proklamasi dan undang-undang darurat yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong untuk dibuat melalui resolusi yang diluluskan oleh kedua-dua majlis Parlimen. Okey, ordinan apakah yang akan berlaku kepada ordinan yang dibuat semasa darurat apabila darurat berakhir? Okey, ordinan ni boleh dibuat bagi tujuan darurat hendaklah terhenti berkuat kuasa setelah tamat tempoh 6 bulan yang dikira dari tarikh proklamasi darurat terhenti berkuat kuasa. Maksudnya ordinan ni boleh berkuat kuasa lagi sehingga habisnya tempoh 6 bulan dari tarikh darurat berakhir. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.